عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم عليه Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan imam, barisan bilal, siap-siap surau, ahli jawatan kuasa tinggi, ahli jawatan kuasa kecil surau, seterusnya muslimin, muslimat yang tak mampu saya sebutkan satu persatu nama hadirin sekalian, namun tidak mengurangkan rasa hormat saya, rasa kasih saya kepada anda semua. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka untuk saya ingatkan, marilah kita berniat i'tikaf di masjid ini. Bagi yang belum berbuat demikian, moga duduknya kita saat ini bagi menantikan solat fardunya lain disempurnakan oleh Allah kepada kita pahala seperti melakukan solat. Moga duduknya kita saat ini di tempat kita solat, moga-moga para malaikat terus menerus mendoakan kita dengan 3 doa, iaitu ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Sampai bila malaikat akan mendoakan kita dengan 3 doa tersebut? Sampai kita melakukan salah satu dari 2 perkara yang membatalkan doa tersebut kepada kita. Yang pertama, kita berhadas, ataupun yang kedua, kita menyakiti orang lain. Moga-moga dengan doa malaikat tersebut Allah berkati kita, ampuni kita dan menerima taubat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya wakil daripada pihak surau ingin meminta sedikit masa tuan-puan. Elok saja kita habis kuliah nanti, terus kita akan buat sedikit tahlil, bacaan Quran, tahlil, yang mana kita akan hadiahkan pahala bacaan zikir dan Quran kita nanti kepada 2 nama yang akan saya sebutkan nanti bila kita nak mula lagi. Jadi kita mintalah tuan-puan, moga-moga dengan tuan-puan sudi meluangkan masa memenuhi hajat jiran-jiran kita ini, moga Allah penuhi hajat kita. Amin insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menuju ke akhir-akhir bulan Zulhijjah, yang mana sebelum ni pernah kita sebutkan bulan Zulhijjah termasuk salah satu dari bulan-bulan haram yang Allah muliakan bagi keistimewaan. Jadi tuan-puan, apa yang kita boleh belajar daripada 1 hingga 10 Zulhijjah, yang mana Nabi sebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari, siapa nak capai cinta Allah, siapa nak buat satu amalan yang mana Allah lebih cinta berbanding pada bulan dan hari-hari yang lain, waktu bila? 1 sampai 10 Zulhijjah. Sebahagian kita ada yang berpuasa kan, banyak kan bersedekah, baca Quran, ada yang buat korban. Jadi kita dah melepasi fasa pertama tersebut. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada ibadat yang kita lakukan 10 hari yang lalu, tuan-puan? Yang pertamanya, kita nak ambil pengajaran daripada ibadat korban yang tuan-puan dah mungkin dah buat belasan tahun, puluhan tahun. Tapi adakah pengajaran di sebalik ibadat korban itu kita kekalkan bertahun-tahun? Kan, yang mana kalau kita tahu maksud korban, korban ni perkataan bahasa Arab daripada ejaan qaraba. Qaraba ni maknanya dekat kan. Kita kata rakan karib. Rakan karib maknanya kawan rapat, kawan baik. Bahasa Arab rakan qarib. K tu patut tukar jadi Q, barulah kena dengan ejaan Arab. Qarib, dekat. Rakan karib, kawannya rapat. Jadi kurban, kata dasar dia sama, qaraba, yang mana kita buat ibadat sembelihan pada hari raya haji dan hari tasyrik. Untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Pengajaran pertama kita boleh ambil ialah kita ikhlas. Kita nak ajar diri kita ikhlas buat sesuatu ibadat kerana Allah. Kita masuk setiap tahun 600 lah, satu bahagian 700, 800. Kita punya niat mesti kena ikhlas kerana Allah. Kita tak harapkan dapat daging. Itu mungkin adanya kita buat. Adapun
boleh je kita nak ambil lagi kan. Cuma kita nak ajar ikhlas. Yang kedua, dalam tak sedar Allah dan Nabi nak ajar kita patuh perintah Allah, taat perintah Nabi dan perintah Allah. Nabi kata korban, ibadat korban ini sembelih hanya lembu, kambing, unta kan. 3 haiwan tu. Sedangkan ayam, burung puyuh pun halal. Tapi kenapa kita tak guna 2 haiwan tersebut untuk sembelih korban? Tapi kita kenapa masih mengekalkan kambing, unta, lembu? Sebab kita nak ajar diri kita taat perintah Allah dan Nabi. Jangan duk mereka-reka ikut dan ibadat ni. Nabi kata 3 haiwan ni, 3 haiwan ni. Padahal ayam pun halal, burung puyuh pun halal, lagi murah pula tu. Tapi kenapa kita tak sembelih yang tu untuk hari raya korban? Sebab Nabi kata 3 ni, 3 ni ya. Dalam masa yang sama, tuan-puan, yang ketiga kita boleh ambil pengajaran daripada ibadat korban dan awal 10 Zulhijjah ialah Nabi kata kan dalam hadis Imam Muslim, siapa yang nak buat korban, dia dah booking dah panggu dia, bahagian dia, memang dia niat nak buat korban pada hari raya korban, maka masuknya 1 Zulhijjah sampai tarikh dia punya sembelihan korban, janganlah kamu potong kuku, potong rambut, cabut bulu-bulu kan. Kalau kita buat apa hukum dia? Makruh je kan. Asyik makruh je. Cuma saya nak beritahu apa, ramai daripada kita yang makruh tu pun takut-takut tak mau buat. Padahal dia punya tarikh sembelihan tu 13 Zulhijjah, hari last sekali kan. Dia sanggup jambang penuh, kuku panjang, dia tak potong, tak mau, Nabi tak bagi. Padahal hukum dia makruh. Elok je keluar daripada awal Zulhijjah, dia buat benda yang Allah haramkan. Nampak? Maknanya kita benda makruh pada awal-awal dulu pun kita takut nak buat, dan kita taat pada Allah dan Rasul. Apatah lagi perkara yang diharamkan dalam agama yang mendatangkan dosa, lebihlah kita kena patuh dan takut untuk tidak kita lakukan. Jadi tuan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita nak lihat hari ini beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang dosa. Dosa ni satu perkara yang bahaya, tuan-puan. Satu perkara yang bahaya, penting dan perlu kita fikirkan bermula kita akil balik sampai kita meninggal dunia. Kena fikir pasal dosa kan. Nabi pun setiap hari istighfar 70 kali, 100 kali fikir tentang dosa. Sedangkan Aisyah kata, engkau ni kan maksum kan. Tak ada dosa kecil, tak ada dosa besar, tapi Nabi nak ajar bersyukur. Tapi kita ini lebihlah kena fikir tentang dosa, sebab kita tidak maksum. Kita tidak terpelihara dari dosa besar dan dosa kecil. Secara umumnya tuan-puan, dosa ini kita tahu terbahagi pada 2. Dosa besar, dosa kecil. Kalau kita ingatkan solat sunat tasbih kan, diampunkan dosa 10 jenis dosa kan. Dosa besar, dosa kecil, dosa dulu, dosa sekarang, dosa akan datang, dosa sembunyi-sembunyi, dosa terang-terang, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Dua lagi dosa apa? Saya pun tak pernah ingat pula. Dia ada 2 lagi dosa tu kan. Maknanya saling terkait tentang dosa. Jadi umumnya ada 2 dosa, besar dan kecil. Macam mana tuan-tuan kita nak beza dosa besar, mana satu dosa besar, mana satu dosa kecil? Jadi ulama susun dalam beberapa riwayat tafsir. Jadi kita keluarkan antaranya yang disebutkan ciri-ciri dosa besar yang mana boleh kita perhatikan. Yang pertama, apa-apa perbuatan yang Allah dan Nabi kata itu dosa besar, dosa besar. Syirik, bunuh, zina, derhaka mak ayah. Disebut dalam hadis Imam Al-Bukhari, Nabi kata dosa-dosa yang paling besar itu ada 8, ada 7. Antaranya yang tadilah, syirik, zina, murtad, lari medan perang, bunuh orang, derhaka mak ayah, minum arak, berjudi. Itu antara dosa yang paling besar. Jadi ciri yang pertama kita nak tahu itu dosa besar ataupun dosa kecil. Apa yang Nabi Allah kata itu dosa besar, dosa besar. Yang kedua, setiap dosa yang digandingkan atau yang ditutup dengan ancaman laknat. Setiap satu perbuatan yang mana Allah gandingkan dengan ancaman laknat, Allah gandingkan dengan tentang azab api neraka, maka perbuatan itu dosa besar. Contoh Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat Allah, dia mengingkari ayat-ayat Allah,
maka saufa nuslihim nara, dia akan dibakar dalam api neraka. Maknanya kita kufur ingkar pada ayat Allah, kita bukannya kita bukan tak beramal, tapi kita betul-betul kata bohong ayat Allah ni, kita kufur terus ayat Allah tersebut. Saufa nuslihim nara, azab neraka bagi kita. Banyak lagi contoh-contoh dia. Antara lainnya pula ialah dosa besar juga dikategorikan sebagai contoh kalau Allah menjanjikan azabnya khusus, kan? Kalau satu-satu perbuatan Allah letakkan, Nabi letakkan ini azab khusus dia, itu dosa besar. Contoh orang munafik. Orang yang munafik Allah sebut pada akhir juzuk yang kelima, azab dia dasar neraka. So ini ciri orang yang melakukan dosa besar. Yang keseterusnya, bila Nabi kata bukan di kalangan kami, apabila seseorang itu buat perkara ini, maka dia bukan di kalangan kami. Apabila seseorang itu buat perkara ini, Nabi menafikan dia daripada umat Nabi Muhammad, maknanya itu dosa besar. Ini yang ulama sebut antaranya dalam kitab Ibnu Katsir. Maknanya Nabi kata man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu pembohong bukan di kalangan kami. Maknanya ulama letak ini dosa, ini kategori dosa besar, menipu. Kan? Dan yang keseterusnya dan yang terakhir ciri dosa besar ialah sesuatu perbuatan yang dikenakan hukuman hudud. Kan, zina ada hudud dia, bunuh ada qisas dia, apalagi minum arak ada hudud dia, mencuri ada hudud dia, potong tangan. Apa-apa hukuman yang ada hududnya, hukuman agama yang Allah dan Nabi letakkan, maka itu dosa yang besar. Sebab tu tuan-puan, Imam Az-Zahabi dia meletakkan dalam kitab dia, Nabi kata dalam hadis sahih, dosa yang paling besar ada 7. Tapi main kot mana yang banyak-banyak ni, pembohong lah apa semua ni. Jadi ulama Imam Az-Zahabi letak dalam kitabnya Al-Kabair, dah ada terjemahan Melayu. Tebal ni lebih kurang tuan-puan kitab dia, dah ada terjemahan Melayu. Beliau mengumpulkan di dalam kitab tersebut lebih kurang 70 dosa-dosa besar, kan? Jadi tuan-puan, kita kena muhasabah, dapatkan kitab tersebut, malas nak baca, tengok isi kandungan. Dosa pertama syirik, insya-Allah aku tak buat. Tapi ingat, syirik khafi mungkin kita pernah buat. Kita kena hati-hati. Bunuh kita tak buat, kita buat checklist. Dosa 1, 2, 3 sampai ke 70. Habis kita tak buat semua, maka barulah kita boleh lihat ayat Allah apa tuan-puan. Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Kalaulah umat-umat aku, Allah kata kalaulah hamba-hamba aku tajtanibu, menjarakkan diri dia, menjauhkan diri dia. Orang yang junub, kan, orang yang keluar air mani ke, kan, orang yang dalam keadaan uzur, dia junub. Junub ni maknanya orang yang jauh. Biasanya orang yang jauh daripada malaikat rahmat. Malaikat rahmat jauh pada orang yang tidak suci hadas besar, itu panggil junub. Jadi tajtanibu, Allah kata orang yang menjauhkan diri. Dia bau pun dia tak mau benda yang dosa ni, dia jauhkan. Kabair, dosa-dosa besar. Kita tuan-tuan, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, nukaththir ankum sayyiatikum, Allah akan mengkafarahkan segala dosa-dosa kecil kita. Kita usaha menjaga diri kita dari melakukan dosa-dosa besar. Mungkin kita ada dosa-dosa kecil, kita bawa kepada Allah, tapi asbab kita jaga diri kita dengan baik daripada buat dosa besar yang 70 lebih itu, lebih kurang, maka dekat sana nanti rahmat Allah menjangkaui kemurkaannya, diampunkan semua dosa-dosa kita. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam tempat yang mulia, iaitu syurga Allah. Secara asasnya apa tuan-puan? Bila kita tinggalkan dosa besar yang adanya sikit-sikit ni, Allah redha, Allah maafkan, ampunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut dalam surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhhibna sayyiat. Setiap amalan kebaikan, amal soleh, menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa kecil. Tadi kita bincang apa? Dosa besar ada jenis-jenis dia. Yang mana tuan-puan kena ingat, dosa besar terampun dengan taubat nasuha.
Dosa besar terampun dengan taubat nasuha. Dosa kecil yang tadi diampunkan dengan rahmat Allah. Kalau kita jauh dari buat dosa besar, diampunkan dengan sebab amal-amal soleh kita. Kita rajin baca Quran, jaga solat sunat. Semua pahala-pahala itu menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa kecil. Sama ada kita sengaja ingat ataupun kita tak ingat. Dosa besar, taubat nasuha. Imam Nawawi juga ada mensyarah dalam beberapa hadis berkaitan dengan sesuatu amalan yang diberi ganjaran keampunan dosa. Kalau orang ni ada dosa besar, beliau mengatakan moga-moga dengan ganjaran diampunkan dosa itu, dia tak akan menghilangkan dosa besar, tapi moga-moga meringankan azab dosa besar dan diangkat darjat kita di sisi Allah. Maknanya tuan-puan, asasnya kita kena settle taubat nasuha. Kalau dosa besar, kita bunuh orang ke, kita syirik ke, taubat nasuha dia ada rukun dia. Kan Allah sebut dalam Quran juga. Yang pertama apa dia? Kita kena solat taubat Kita ambil wuduk. Nabi kata kalau kamu buat salah, ambil wuduk, dirikan solat 2 rakaat. Lepas tu kita berazam takkan buat dosa tersebut. Dan yang ketiga, kita menyesal dengan perbuatan yang kita telah lakukan. Bila menyesal tu tuan-puan, bukan menyesal waktu solat tu saja, di luar solat pun sama. Contoh kita buat dosa apa? Fitnah. Kita nak minta maaf dekat orang tu. Dosa dengan orang pula Allah takkan ampun kecuali orang tu ampun dan halalkan kita. Jadi bila kita dah menyesal, kita dah minta ampun dekat dia, kita menyesal ni, kita dah minta ampun dekat dia, barulah selesai kita punya bahagian dosa tersebut. Itu dosa besar. Kalau nak dihapuskan dengan taubat nasuha, ada rukun-rukun taubat nasuha. Dan Allah menyebutkan juga tuan-tuan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-54. Allah nak beritahu bahawa kalau sesuatu perbuatan dosa kita buat dalam keadaan kita jahil, kita dulu memang tak tahu pun kata benda tu haram, benda tu tak boleh buat, kita buat. Lama-lama kita dapat kebenarannya. Rupanya benda ni haram kan, rupanya benda ni tak boleh buat. Lalu kita terus taubat kepada Allah dan memperbaiki perbuatan kita, walaupun dulu tu pernah buat dosa besar. Sebab tak tahu, Allah mengatakan aku maha pengampun lagi maha penyayang. Itu ada dalam surah Al-An'am. Allah mengatakan kalau hamba-hamba aku ini buat sesuatu bijahalah, jahil, walaupun dosa tu syirik, dia pergi jumpa perempuan setiap hari kan, akhirnya baru dia tahu lah Nabi tak bagi, dia baru tahu. Terus dia dah tak pergi, dia taubat, dia terus belajar ilmu agama, dia usaha memperbaiki diri dia balik. Allah ampunkan dosa besar dia yang dulu-dulu tu. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala buat kita tuan-puan, dengan syarat apa? Kita betul-betul insaf dan kita tunjuk effort kepada Allah yang benar-benar kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, itu beberapa pendahuluan untuk kita lihat, untuk kita lebih dapat gambaran tentang dosa ini. Penting untuk kita perhatikan dosa besar tuan-puan, dosa kecil, kedua-duanya diazab oleh Allah. Kan disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari, yang mana tuan-puan mungkin pernah dengar hadis ni. Nabi berjalan dengan sahabat Nabi, lalu dekat kubur, lalu Nabi berhenti, Nabi perintahkan sahabat pergi patahkan pelepah tamar sekejap, pohon tamar sekejap, pacakkan di atas 2 kubur. Lalu sahabat tanya, pasal apa engkau buat macam tu ya Rasulullah? Kerana aku mendengar penghuni 2 kubur ini sedang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorangnya disebabkan dosa adu domba batu api kan? Batu api, dia ini kaki batu api, orang ni kata ni dia pergi bahan ni, dia pergi bahan ni kan, dia batu api. Maka dia diazab dekat kubur. Pengajaran pertama, kubur dah kena, itu dosa besar. Jasad yang kedua, penghuni kubur yang kedua, sebab apa? Dia buang air, dia tak basuh betul-betul, dia tak menitik berat kesucian, dia tak menjaga dengan baik, menyucikan kemaluan depan ataupun belakang ketika dia buang hajat. Dia basuh lekeh-lekeh, dia basuh, kadang tak basuh pun kan, contoh. Maka dia tak ambil berat dengan bersuci, maka dia pun diazab dekat kubur. Itu dosa kecil. Dalam hadis tu kita boleh nampak apa? Oh, dosa besar pun kena azab di kubur, dosa kecil pun kena azab di kubur. Bayangkan bila Nabi letak pelepah tamar, sebab apa? Apa fungsi dia tuan-puan? Fungsi dia, tumbuh-tumbuhan yang ada dekat dunia ini mereka bertasbih kepada Allah. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Isra. Semua makhluk Allah dekat bumi ini tuan-puan berzikir kepada Allah. La tafqahuna tasbihahum. Kita saja yang tak faham.
Jadi Nabi mengharapkan bila pohon tamar ini, dahan ini, selama mana dia tidak kering, selama itu dia akan berzikir kepada Allah. Maknanya dia hidup lah. Pohon itu hidup. Selama mana dia hidup, dia akan berzikir kepada Allah. Moga-moga meringankan azab penghuni di bawahnya. Bayangkan tuan-tuan, bila Nabi pacak beri bantuan, maknanya dosa kecil pun azab dia pedih. Kan kalau tak Nabi buat tak tahu lah, sikit je pun manja kan. Tapi Nabi pacak dua-dua sekali untuk meringankan azab. Sebab tu tuan-tuan ulama bincang hukum. Apa hukum cabut rumput atas kubur? Kan ada yang kata haram. Mazhab kita kata haram. Ada yang kata makruh. Yang haram tu bersyarat apa? Yang pertamanya, sebab apa Nabi kata setiap tumbuhan yang ada di atas kubur itu, tuan-puan, dia ada hak kepada mayat-mayat di bawah dia, jasad-jasad di bawah dia. Sebab apa? Kata dia, selagi mana tumbuhan itu hidup, dia berzikir kepada Allah, meringankan penghuni di bawah dia. Jadi sebab apa kata haram? Haram ni sebab kita menghilangkan hak keringanan buat mereka di bawah sana. Jadi macam mana kita nak buat? Haram tadi tu haram bersyarat. Dia akan jatuh, hilang hukum haram itu dengan syarat apa? Kalau kita pergi kubur keluarga kita tu semak samun, kita nak pergi pun takut, maka Islam ajar, ulama ajar, trim saja. Adapun kalau kita nak buang sebahagian rumput ataupun lalang, diharuskan dengan syarat tinggalkan sikit. Makna jangan bagi botak licin, kena bagi ada juga tumbuhan. Ataupun tuan-puan fikir, bagi licin lah semua samun ni, aku tanam yang baru. Itu pun dianjurkan, dibolehkan. Dengan syarat apa? Jangan biar kosong, tanpa tumbuh tumbuhan di atas kubur ahli keluarga kita. Ataupun kita, tuan-puan, zikir surah pergi buat apa? Berteroyong kubur kan. Kita nak bersihkan semak-semak yang mungkin takut ada haiwan berbisa, tidak ada masalah. Lepas tu tanamlah sesuatu balik. Untuk apa? Mengembalikan hak penghuni kubur untuk mendapat tasbih-tasbih zikir daripada tumbuh-tumbuhan yang Allah hidupkan di sana. Kan tuan-tuan bayang, haiwan pula, tumbuh-tumbuhan berzikir pun meringankan azab penghuni kubur. Apatah lagi kita datang ziarah ahli keluarga kita di kubur, doalah kepada Allah, zikirlah kepada Allah, bacalah Quran kerana Allah dan kepada Allah. Moga-moga asbab dengan zikir dan ayat Quran kita itu meringankan jasad dan penghuni ahli keluarga kita di alam sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berikut beberapa amalan ataupun zikir yang mana Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Tuan-tuan, kita ni banyaknya buat dosa kecil sebenarnya kan. Kita ni banyak buat dosa kecil sebenarnya. Jaranglah kita, tuan-tuan yang sini mungkin pernah bunuh orang lah, pernah buat itu, minum arak kan, mungkin kita tak pernah. Jadi sebab tu banyak hadis menceritakan tentang buat amalan ini diampun dosa. Sebab apa? Nabi rasa kita fikir dosa kecil pun ada azab dia, dosa kecil pun bahaya, kerana bila disimpan kecil-kecil itu akan menjadi tebal, akan menjadi besar, akan menghitamkan hati. Jadi antara amalan yang pertamanya solat. Dalam solat ni tuan-tuan, kita tahu solat ini hukum dan wajib. Siapa yang meninggalkan solat dosa besar. Tetapi siapa yang mendirikan solat dijanjikan pahala keampunan dosa yang sangat banyak, yang sangat besar. Tinggalkan solat fardu, dosa besar. Kita dirikan solat fardu, banyak ganjaran dan Allah janjikan keampunan dosa buat kita. Yang pertama, bila kita berwuduk dan menjaga adab wuduk, tuan-puan, dosa kita akan dihapuskan, diampunkan oleh Allah. Kalau kita dah ada wuduk pada solat maghrib, kita nak solat isyak, kita tambah lagi wuduk tersebut, padahal wuduknya lepas tak batal, dikeluarkan dosa kita dari celah-celahan jari kita. Yang kedua, bila kita berada dalam keadaan berwuduk, lalu kita berjalan ke masjid surau untuk solat berjemaah, satu langkah diampun dosa, satu langkah dia naik satu darjat. Yang seterusnya, tuan-tuan, kita baca Quran dalam solat, mesti kita baca surah Al-Fatihah paling kurang. Dalam bacaan Quran itu ada pahalanya, menghapuskan dosa kita. Yang seterusnya, tuan-tuan, bila kita mengucapkan amin, bila mana imam membaca surah Al-Fatihah sampai waladhdallin dan kita mengucapkan amin, dan amin kita itu sama dengan amin malaikat, diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Ustaz, malaikat saya pun tak nampak batang hidung, macam mana nak dengar suara dia? Cara dia ialah malaikat punya amin, dia akan ikut imam punya amin.
Jadi kita ni nak dapat keampunan dosa-dosa yang lalu, kita punya amin kena sama dengan amin imam. Kan? Ingat, ini adalah surah Al-Fatihah. Jangan kita dengar imam tu baca surah Al-Baqarah, ada ayat yang akhirnya waladhdallin, kita pergi sebut amin pula. Nah, itu tak dapatlah ganjaran diampun dosa. Ganjaran diampun dosanya lalu hanya berkait dengan surah Al-Fatihah, dan di akhirnya amin kita bersama dengan imam dan para malaikat diampun dosa kita yang lalu. Seterusnya adalah hadis Imam At-Tabarani, siapa yang rukuk dan sujud gugur dosa-dosa dia. Bayangkan tuan-puan, bila kita rukuk, kita sujud, kita bayangkan, oh, gugur dosa-dosa aku di hadapan ni. Kalau lah dosa ni tuan-puan kita boleh nampak kan, malu kita kan. Jemaah sebelah tengok, apa hang banyak sangat hitam ni, dosa banyak, malu kita. Tapi Allah ni, kalau kita tengok Quran, kalau kita baca daripada awal Al-Baqarah sampai akhirnya, tuan-puan, kita akan lihat Allah ni sifatnya dulu dia garang, makin lama makin sayang, makin kesian dengan hamba-hamba dia. Umatnya dulu Allah nak azab, Allah azab lah. Kan? Allah nak bagi petanda dosa, Allah bagi petanda dosa kan. Hukuman dulu kalau nak bertaubat kena bunuh lah, kena apa. Mai tang zaman kita umat Nabi Muhammad, Allah makin kasih kepada kita. Dulu Allah garang, istilah dia. Kan Allah ni Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Kalaulah kita masih tak ambil kesempatan sifat kepemurahan Allah, sungguhlah kita layak masuk neraka Allah. Kan kalau kita lihat 3 kali Allah ulang dalam Quran, aku takkan azab satu-satu umat kalau Nabi ada di antara mereka. Aku takkan azab satu-satu umat kalau mereka perbanyakkan istighfar. Aku takkan azab satu-satu umat kalau di kalangan mereka ada yang melakukan amal soleh. Maknanya 3 perkara ini kalau kita masih lazimi di kehidupan kita, Allah takkan azab kita, Allah takkan uji kita. Nabi itu mungkin tak ada pada zaman kita, tapi kita hidupkan syariat Nabi, hidupkan apa yang Nabi dan Allah suruh, kita sedang menghidupkan agama, maka Allah akan menyelamatkan kita daripada ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, bila kita berdoa di duduk antara 2 sujud, diampunkan dosa kita. Kan bacaan lafaz doa duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, rezekikanlah aku, sihatkanlah aku. Last sekali, wa'fu anni, maafkanlah aku. Nampak tak Allah nak ajar, Nabi nak ajar? Mula-mula sebelum kau nak minta hajat, minta ampun dulu. Last sekali sebelum nak penutup, minta ampun lagi sekali. Sebab apa? Kita tak terlepas daripada melakukan dosa. Dan seterusnya, bila mana kita duduk di tempat kita solat, sama ada tuan-puan di surau ataupun masjid, habis solat duduklah di tempat tuan-puan solat. Ataupun di rumah habis solat, tuan-puan duduklah di atas sejadah sekejap. Maka pada waktu itu malaikat doakan kita dengan tiga doa yang saya sebutkan awal tadi. Ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Habis kita solat, kita istighfar 3 kali. Lafaz paling ringkas, astaghfirullah, 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 diampunkan dosa-dosa kita. Lalu kita berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 99 kali. Kita genap, kita tutupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampunkan dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Tuan-tuan, lautan dekat dunia ni banyak, dan kita pun kadang tak perasan pun buih itu ada berapa banyak. Sedangkan buih sangat banyak di lautan. Yang kedua, buih ini ada kala kecil, ada kala besar. Jadi itulah sifat dosa yang mana Allah akan ampunkan kita. Banyak Allah akan ampunkan dosa kita dengan kita buat lafaz zikir yang tadi. La ilaha illallah tu penutup je tuan-puan, tidak ada tambahan yuhyi wa yumit. Kan, itu adalah hadis. Kalau tuan-puan tambah, moga-moga Allah tetap menyempurnakan pahala ganjaran diampunkan dosa. Lalu kita memelihara diri kita dari segala dosa-dosa di antara solat Jumaat minggu ini dengan solat Jumaat minggu depan. Kita memelihara diri kita dari melakukan dosa-dosa besar di antara solat 5 waktu. Zuhur nak ke asar, asar nak ke maghrib. Kita jaga diri kita seharian itu. Selama seharian di antara waktu itu, tetap Allah bagi keampunan dosa, keampunan dosa, keampunan dosa. Jumaat ini kita jaga diri kita dari melakukan dosa-dosa besar. Maka selama seminggu nak mai Jumaat minggu hadapan, tempoh yang ada senggang itu Allah ampunkan dosa kita kalau kita buat dosa-dosa kecil. Maknanya
Kembali pada ayat Quran tadi, siapa yang menjaga diri dia dari melakukan dosa-dosa besar, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala dosa kecilnya. Sebab tu logik Nabi kata dalam hadis Imam Al-Bukhari, kalau di depan rumah kamu ada sungai dan kamu mandi dekat sungai tu 5 kali sehari, adakah akan tinggal kekotoran daki-daki dekat badan kamu? Sahabat kata tidak akan ada. Tuan-puan, kalau kita mandi 5 kali sehari, bersih badan kita, segar badan kita. Jadi Nabi bagi perumpamaan, inilah solat, yang mana bila engkau dirikan solat, terdapat banyak sisi Allah ampunkan dosa-dosa kita, menjadikan kita lebih segar dan semangat nak lakukan ibadat-ibadat yang lain, dan Allah bersihkan diri kita daripada sifat-sifat terkutuk. Itu yang pertama, solat. Dah banyak dah kita dapat keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita membaca doa selepas azan. Pernah saya sebutkan sebelum ini, bila kita jawab azan, lalu kita berdoa selepas azan, dijanjikan oleh Nabi, aku wajibkan syafaat bagi diri dia. Habis kita doa selepas azan, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, lain sikit, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan? Maka kita tambah dengan apa? Saya ulang lafaz syahadah dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tambah dengan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Mungkin lafaz zikir yang kedua itu mungkin kita hafal, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-puan, tukar kedudukan hujung tu sahaja. Itu adalah hadis Nabi. Maka Nabi kata dalam hadis Imam Muslim, diampunkan semua dosa-dosa dia. Ini hadis sahih. Jawab azan, doa selepas azan, mengucap 2 kalimah syahadah, tutup dengan lafaz zikir raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Yang ketiga, ibadat yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita ialah berpuasa sunat. Puasa itu sendiri besar pahala dia. Tapi ada 2 puasa yang dijanjikan oleh Allah diampunkan dosa-dosa kita. Yang pertama, puasa hari Arafah, yang baru-baru ni kita dah berpuasa. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim yang mana Nabi mengatakan, puasa hari Arafah Allah ampunkan kepada kita dosa 2 tahun. Dosa yang dulu, dosa yang akan datang. Puasa hari Ashura, Allah ampunkan dosa kita yang setahun yang lalu. Jadi hari itu kita dah berpuasa hari Arafah. Jadi tuan-puan, sekarang ni mungkin kita masih tidak ada dosa. Adapun kita buat dosa, asbab ganjaran dulu Allah ampunkan, Allah hilangkan. Jadi teruslah menjaga diri kita dari melakukan dosa-dosa besar, agar ganjaran ini Allah betul-betul sampaikan pada tahun hadapan, bukan hanya pada tahun yang lalu sahaja. Yang keempat, melazimi majlis-majlis zikir dan majlis ilmu. Walaupun apa tuan-puan, walaupun kita hanya main singgah sat saja, walaupun kita hanya datang waktu hujung-hujung saja. Sebab disebutkan dalam hadis sahih, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila kita buat majlis macam sekarang ni, majlis ilmu, majlis zikir, baca Quran, khatam Quran, tadarus Quran, malaikat turun ramai-ramai nak dengar. Sebab tu waktu tu kita tenang kan, kita rasa doa kita pun Allah mustajabkan, diampunkan dosa kita, diberi rahmatnya banyak. Habis majlis kita saat ini, malaikat naik balik report kepada Allah, apa hamba-hamba aku buat. Maka malaikat pun katalah, ada di antara mereka minta ampun kepada engkau, ada di antara mereka berdoa dengan hajat-hajatnya tertentu, ada di antara mereka yang minta syurga kepada engkau. Allah jawab apa? Aku bagi apa yang mereka nak. Malaikat sama, tapi Allah ada dalam seorang dua tu, dia hanya lalu je, disinggah, dia main jenguk, tengok, lepas tu dia balik. Dia pun aku ampunkan dosa-dosa dia. Ini kelebihan majlis ilmu, yang mana kita ni dekat dunia asyik berebut taman-taman syurga di Madinah saja. Sedangkan majlis ilmu ini pun taman-taman syurga yang kita duk buat tak tahu, dan tak perlu pun nak kena buat visa umrah, nak kena buat pasport sampai nak ke taman syurga di sana.
Sebelum kita nak capai taman syurga di sana, pulun baik-baik taman syurga dekat surah Al-Ikhwan ini. Moga Allah mudahkan perjalanan kita menggapai taman syurga yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis itu, pentingnya kita melazimi taman syurga, majlis ilmu, majlis zikir. Di samping itu, yang kedua, Allah nak ajar kita apa? Melazimi duduk dengan orang-orang yang baik-baik, duduk dengan orang-orang yang soleh. Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf, menceritakan tentang kawan-kawan karib dekat dunia ni. Dekat mahsyar nanti, siapa yang suka berkawan dengan kawan dia, rapatkan diri dia dengan kawan yang sebab dunia, sebab maksiat, sebab nak buat dosa, dekat akhirat nanti, dekat mahsyar nanti, dia akan bergaduh salah satu sama lain. Sehingga kan Allah sebut dalam surah Al-Furqan awal juzuk yang ke-19, Allah mengatakan apa? Pada hari yang mana Allah menjadikan tangan manusia ini, dia gigit salah satu sama lain, dia geram dengan diri dia, menyesailah aku dulu pergi ambil dia ni jadi kawan aku, dia menyesatkan aku. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak mau skrip itu kita sebut di sisi Allah nanti, dengan sebab kita salah pilih kawan, kita suka pilih kawan yang ikut hawa nafsu, maka dekat akhirat nanti kita akan digolongkan sebagai orang yang akan bergaduh dan akan dimasukkan dalam neraka. Tapi Allah kata kecuali orang yang bertakwa, yang mana mereka dekat sana akan saling tolong-menolong, saling beri salam, saling doa mendoakan. Jadi kita beri laluan azan dahulu untuk kita mengambil fadilat jawab dan doa selepas azan. Kita sambung sedikit lagi lepas ini, sedikit beberapa amalan yang kita akan buat tahlil untuk arwah yang kita sebutkan tadi, insya-Allah.
وابعث مقام محمود الذي أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده رضيت بالله ربا محمد نبيا ورسولا صلى الله وسلم على الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya antara amalan yang boleh kita lakukan untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita ialah tasbih kafarah. Yang mana bila kita buat apa-apa majlis zikir ke, majlis ilmu ke, mesyuarat ke, AGM ke, usahalah tutup majlis tersebut dengan tasbih kafarah. Yang mana Nabi menjanjikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, siapa yang berada dalam majlis lalu tutup dengan tasbih kafarah bunyinya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, maka diampunkan semua dosa-dosanya ketika di dalam majlis tersebut. Boleh jadi dia waktu duduk dalam majlis tu dia duduk bising ke, dia duduk kacau orang ke kan, dia buat orang tak selesa ke, maka pada waktu itu bila ditutup dengan tasbih kafarah, Allah ampunkan dosa-dosanya ketika mana dia berada dalam majlis tersebut. Dan yang terakhir, lafaz tasbih subhanallah. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim, sesiapa yang membaca tasbih 100 kali, subhanallah 100 kali. Kalau kita tasbih, kita kira guna jari ni, kira 3 round kan, habis round 33 berdarah lagi satu, cukuplah 100 kali, maka ditulis baginya 1000 kebaikan, dihapus baginya 1000 kesalahan. Hadis Imam Muslim. Sebab apa boleh jadi 1000? Sebab Allah sebut dalam surah An-Naml, surah Al-An'am, di mana Allah mengatakan satu amal soleh bila kita buat, tuan-tuan, Allah bagi ganjaran 10 pahala. Maka subhanallah sekali dapat 10 pahala, darab dengan 100,000 lah. Itulah contoh dia. Cuma Nabi sebutkan apa? Diampunkan 1000 kesalahan. Tuan-tuan, kita ni kadang buat dosa tak sampai 1000. Maknanya yang lebihan itu Allah tukar dengan naikkan darjat kita. Itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah dia. Dan yang terakhir, bila kita ditimpa musibah, tuan-tuan, kita sabar dan redha. Selama mana kita sabar dan redha, selama itu Allah ampunkan dosa kita, walau hanya kita terpijak duri sekalipun. Kadang kita terkapit tangan, kita maki, kita laknat itu laknat ni, kita mencarutkan, kita tak dapat ganjaran diampunkan dosa. Sedangkan walaupun benda tu sikit, Allah janjikan keampunan dosanya berpanjangan. Moga Allah beri taufik atau kekuatan untuk kita amal dan sampaikan. Lazimilah perkara-perkara yang tadi. Ada lagi banyak, tuan-puan, cuma usahalah buat sebaik boleh kan, semampunya boleh. Moga-moga kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah redha dan kita diredai. Moga-moga kita kembali kepada Allah dengan tidak ada dosa-dosa kecil yang kita perlu rungsingkan. Moga Allah ampunkan segala dosa kita, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saya mohon ambil sedikit masa tuan-puan untuk kita buat tahlil ringkas kepada arwah yang mana dari kalangan jiran tuan-puan, untuk kita memenuhi hajatnya. Yang pertama, kita akan baca tahlil, baca ayat Quran yang mana kita akan hadiahkan pahala bacaan tersebut kepada Allahu Yarham Anwar Uthman dan juga Allahu Yarham Muhammad Hafizi Musa. Moga-moga bacaan kita beri kebaikan buat mereka berdua, insya-Allah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.